Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pelajar. Baik, kita bertemu kembali dalam pelajaran kita yang berikutnya. Dalam chapter yang kedua, on the second chapter, you all had learned about the cells. And I discussed about two types of cells. The first one, prokaryotic cell, and also eukaryotic cell. And then I focus on the eukaryotic cell for the both cell, plant cell and animal cell. I compare plant cell and animal cell on the organization of the organelle. Another lesson yang kita dah belajar juga, kita belajar daripada eukaryotic cell. Kita fokus kepada semua organel yang ada pada eukaryotic cell. Sekarang kita beralih pelajaran kita kepada mengenal satu struktur penting yang ada pada both cell prokaryote and eukaryotic cell. Pada prokaryotic cell dan eukaryotic cell, kedua-dua sel tersebut mempunyai satu struktur yang kita namakan sebagai plasma membrane. Plasma membrane is very important, act as a boundary, satu sempadan boundary between extracellular and intracellular component, di mana this structure is very important, aided in the transportation of substance out and into the cell. Ia adalah satu struktur penting untuk bertindak sebagai satu sempadan antara extracellular dan intracellular. Kemudiannya dia penting untuk membantu transportation bahan keluar dan ke dalam sel. Plasma membrane, apabila kamu study, plasma membrane ini diwujudkan berasaskan satu bentuk model. Dan model ini dicadangkan oleh Singer and Nicolson. Singer and Nicolson, bila dia study structure of plasma membrane, dia mencadangkan satu nama model yang kita namakan sebagai fluid mosaic model. Fluid mosaic model ni wujud berasaskan dua bahan utama. Yang pertama adalah lipid, yang kedua adalah protein. Apakah yang disebutkan oleh Singer and Nicolson sebagai fluid? Fluid merujuk kepada most of the phospholipid. Kamu highlight perkataan phospholipid Most of the phospholipid and some of the proteins. So kamu highlight perkataan proteins. Phospholipid and protein yang Singer and Nicolson ni nampak, rupanya mereka boleh bergerak sepanjang membrane, can move along the membrane. So highlight perkataan phospholipid, highlight perkataan protein, move along the membrane. So highlight move along the membrane. So maksudnya dekat sini, phospholipid dan protein yang ada dalam plasma membrane rupanya boleh bergerak. Pergerakan phospholipid dan protein ni boleh berlaku dalam dua keadaan. Sometimes they can move lateral, pergerakan kanan dan kiri ni lateral ataupun dia boleh bergerak daripada atas ke bawah, bawah ke atas, itu kita panggil flip flop. Nanti kita bincangkan lebih detail tentang perkara ini. Dan apa pula yang Singer dan Nicolson ni sebutkan sebagai mosaic? Mosaic ni merujuk kepada various protein. Kamu highlight perkataan protein. Apa yang dia nampak pada protein tu? Protein is embedded in or attached. So kamu highlight perkataan embedded in dan highlight perkataan attached. Dua perkara yang kita nampak dekat sini berkaitan dengan protein. Various protein ni ada yang embedded, maksudnya terbenam, yang ada yang hanya attached, bersentuhan to the phospholipid bilayer. So kita fahamkan dekat sini ejaan bilayer ni hati-hati dua lapisan Okay. So dua perkara yang kita bincangkan tentang nama model yang dicadangkan oleh Singer and Nicolson, iaitu fluid mosaic model. Kita dengar banyak saya bincangkan tentang phospholipid, dan kamu juga dengar bagaimana saya bincangkan tentang perkataan yang saya sebutkan sebagai protein. So mari kita lihat apakah lagi komponen-komponen yang ada dekat plasma membrane ini. Components in the plasma membrane ada banyak. Cuma yang kita akan banyak bincangkan, yang pertama adalah kehadiran lipid. Yang kedua adalah protein. Lipid dengan protein ini adalah bahan yang paling utama sekali yang membina struktur plasma membrane.
Yang ketiga, kamu juga boleh jumpa karbohidrat pada struktur plasma membran. Dan yang keempat, kamu boleh jumpa steroid. Steroid juga adalah sejenis lipid ya pada plasma membran. Kita bincangkan lipid dahulu. Lipid ni bertindak sebagai satu fabrik. Fabrik ni macam satu helaian yang penting yang ada pada plasma membran. Dan lipid ni ada pelbagai jenis lipid yang ada pada plasma membran. Yang utamanya yang ada dalam plasma membran adalah lipid jenis fosfolipid. Yang kedua yang kamu jumpa adalah steroid. Kita bincangkan yang utama iaitu fosfolipid. Fosfolipid pada struktur plasma membran disusun dengan dua lapisan. Kita panggil sebagai fosfolipid bilayer. That's the first one yang kamu kena faham. Walaupun dia disusun secara dua lapisan, cara susunannya adalah seperti yang kamu nampak dalam gambar rajah ini. Fosfolipid mempunyai dua bahagian. Yang pertama kita namakan sebagai hydrophilic head dan yang kedua adalah hydrophobic tail. Keadaan seperti ini kita namakan sebagai amphipathic Dia ada yang loving water, dia ada yang dekat sini oppose water, yang tak sukakan air hydrophobic ni So dia disusun di mana hydrophobic tail is facing one another, manakala hydrophilic head is projected outward So ini cara dia susun. Hydrophilic head ni adalah satu keadaan kepala fosfolipid yang sukakan pada air. Yang hydrophobic tail ini adalah satu keadaan yang tidak terima kehadiran air So di cara disusun macam ni. So kamu nampak dalam gambar rajah dalam buku bagaimana dia melabel hydrophilic head dan hydrophobic tail, yang bagaimana cara susunan dia arrangement dia ni. Kemudian pada struktur fosfolipid ni, keadaan itu adalah amat penting supaya dia dapat menjalankan proses transportation of substance secara selective permeable. Nanti kita bincangkan bagaimanakah keadaan selective permeable itu berlaku. Yang kedua, kita lihat kepada komponen protein. Protein ada pelbagai jenis, the various of protein. Protein yang pertama yang kita akan bincangkan adalah protein that able to penetrate the phospholipid bilayer. Ini yang penetrate phospholipid bilayer. We call this particular protein as an integral protein. Berikutnya kamu nampak kehadiran protein yang kedua iaitu peripheral protein. Peripheral protein is a protein that only attach on the surface of phospholipid bilayer. Nampak dia attach dia hanya attach. So ada dua jenis protein. Protein juga sangat penting untuk membantu bagaimana transportation of substance across the plasma membrane. Yang kita akan bincangkan perkara ini dengan lebih lanjut nanti. Berikutnya komponen yang ketiga adalah karbohidrat. So semua komponen ada tiga dan steroid akan dibincangkan bersama-sama dengan lipid pada akan datang So ini sahaja berkaitan dengan pelajaran kita. Kita bincangkan tentang bagaimanakah fluid mosaic model dinamakan dan tiga komponen yang ada pada plasma membran, lipid, protein dan karbohidrat dan bagaimana dia dibentuk. Sebagai penamat, saya akan tunjukkan satu model phospholipid bilayer. So this is a phospholipid bilayer. Kamu nampak phospholipid bilayer yang bertindak sebagai satu fabrik helaian yang panjang. Pada phospholipid bilayer ini, kamu nampak bagaimana kamu mengenal di manakah hydrophobic tail, di manakah hydrophilic head. Hydrophobic tail is facing one another. Hydrophobic tail is facing inward towards one another. Manakala hydrophilic head is facing outward. Nampak? Hydrophilic head facing outward. Hydrophobic tail facing inward towards one another. Yang kedua, kamu nampak dekat sini kehadiran komponen protein. Some of the protein is penetrate the phospholipid bilayer. We call it as an integral protein. Some of the protein only attach on the surface of phospholipid bilayer. We call it as peripheral protein. Komponen yang ketiga kita namakan karbohidrat. Di manakah karbohidrat? Karbohidrat is being shown in the green in color. Nampak ini karbohidrat. Yang green color ni karbohidrat saja. Once the carbohydrate attached to the phospholipid, we call as glycolipid. So macam mana nak label glycolipid? Nampak tak cara label glycolipid? Berikutnya kamu nampak dengan kehadiran karbohidrat yang kedua.
Karbohidrat yang kedua adalah di sini ya. Ni karbohidrat chain yang kedua. Nampak macam mana label karbohidrat? Yang ni saja, yang green color saja ya, label sebagai karbohidrat. Once the carbohydrate is attached on the protein, ini protein, we call this structure as a glycoprotein. Glycoprotein macam mana nak label dia, tengok ya. So that's all about our lesson today. See you on the next lesson.